Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sekarang kita bukanya kitab Umdatul Ahkam, hadis yang ke hadis ini nombor 16. Hadis ini nombor 16, mungkin yang lain tu nombor 17 atau 18 lah. Tengok dekat-dekat tu lah. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqabrayn faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir amma ahaduhuma fakana la yastatiru min al-bawl wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah fa akhadha jariratan ratbatan fashaqqaha nisfayn fa gharaza fi kulli qabrin wahidah. فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, berkatanya dia, Nabi SAW dia lalu dekat dengan dua kubur. Ini perkuburan lama lah. Ada satu tanah kubur lama. Yang mana faqala Nabi SAW bila sampai di dekat dua kubur itu, Nabi SAW berkata, innahuma, sesungguhnya kedua kubur ini, la yu'adzabani bi'azab. Wa ma yu'adzabani, dan tidaknya kedua tuan kubur ni diazab fi kabirin, kerana benda yang besar. Besar sini maknanya bukan benda yang susah untuk dijaga. Bukan benda yang susah untuk dijaga. Tetapi benda tu adalah senang untuk dijaga. Amma ahaduhuma, yang pertama, yang salah satu daripada keduanya. Kubur itunya fakana la yastatiru minal baul. Tuan dia tu, penghuni kubur itu, dia tidak melindungnya diri dia daripada kena kencing. Dalam riwayat lain ada beritahu la yastabri'u. Dia tidak membersihkan air kencing dia. Wa ammal akhar, manakala yang seorang lagi, fakana yamshi bin namimah. Yang ini jenis jajanya mengumpat. Jaja perkara-perkara fitnah, perkara-perkara mengumpat hal keburukan orang lain. Maka dua perkara ni. Satu jaga kemaluan, satu jaga lidah. Satu jaga kemaluan, satu jaga lidah. Dan sebab tu Nabi SAW beritahu, di azab sini bukan benda besar, benda senang nak jagalah. Kencing, kita basuh kencing. Lepas tu yang jenis mengumpat apa semua, tutup mulut, jangan beritahu je. Jangan cakap. Jangan mengumpat. Sebab nak mengumpat pun kena usaha juga, kena pergi jaga orang lain. Mari nak beritahu sikit, ada cerita ni. Ada cerita tergempar ni sikit ni. Adalah dia tu buat ini, buat itu. Kamu tahu dah ke? Ini dipanggil Yamshi bin Namimah. Jadi Yamshi bin Namimah ni jenis orang panggil masa zaman sekarang ni orang panggil membawa. Membawa.
Jadi orang yang membawang termasuk jugalah yang mendapatnya azab ini sekiranya dia tidak bertaubat. Cara macam mana? Janganlah bercakap perkara ini. Falyakul khaira, hendaklah kamu bercakap benda yang mendatangkan kebaikan, auliyasmun, ataupun kamu senyap saja. Maka senyap itu lebih baik buat kamu daripada kamu menyebut, mengeluarkan perkataan tetapi perkataan itu memberi dosa ke atas diri. Maka sambungan cerita hadis ini, fa'akhadha jaridatan wa ratabatan. Nabi SAW pun ambil lah, mana dia minta pelepah kurma. Pelepah kurma ni macam pelepahnya pokok kelapa lah, lebih kurang gitu, ataupun seperti mana pokok sawit. La yastatirun fashaqaha nisfain. Lalu Nabi SAW belah dua. Ambil satu tapi belah dua. Dibelah dua. Fagharaza fi kulli qabrin wahidah. Lalu Nabi SAW pacak pada setiap satu daripada kubur-kubur itu satu. Mana satu pacaknya pelepah kurma yang separuh itu. Faqalu, lalu berkatanya sahabat tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima fa'alta hadza, kenapa kamu buat benda ni? Kalau katanya Nabi SAW, Nabi sudah memberi jawapan di sini, la'allahu, mudah-mudahannya, yukhaffafu anhuma. Mudah-mudahan perbuatan itu, yang Nabi SAW buat itu, dapat meringankan buat kedua tuan kubur ini. Malam yaibasa, selama mana ia tidak kering. Pelepah kurma itu tidak kering. Dan habis sini, lafaz hadis. Hadis ini habis sampai sini. Jadi, ceritanya gini. Ceritanya Nabi SAW bersama dengan sahabat, dia jalan-jalan pergi itu sampai di satu tempat perkuburan lama. Kemudian bila sampai di perkuburan lama, sahabat-sahabat Nabi tak tahu apa-apa. Sahabat-sahabat Nabi semua tak tahu apa-apa. Tetapi Nabi, Allah Ta'ala zahirkan kepada Nabi bentuk mukjizat. Yang mana Nabi SAW nampaknya dua penghuni kubur itu, dua orang penghuni kubur itu sedang diazab. Dan sedang diazab dan diberitahu khabar melalui wahyu kenapa diazab. Kenapa diazab pun diberitahu. Maka sebab tu Nabi SAW memberitahu tidaknya mereka berdua ini diazab kerana benda yang sukar untuk nak jaga. Bukan benda susah. Benda tu senang saja. Tapi bila kita jahil, maka benda tu yang senang pun tak buat. Yang senang pun jadi tak buat. Maka ditakdirkan ceritanya, Nabi SAW minta lah pelepah kurma, dibelahnya pelepah kurma tu jadi dua, lalu Nabi SAW pacakkan pada setiap satu kubur itu. Dalam riwayat lain ada beritahu, Nabi beritahu, aku memberi syafaat. Syafaat aku itu sebatas waktu selama mana tidak keringnya dua pelepah kurma itu. Selama mana tidak berhenti, tak kering, maka selama itulah terus menerusnya dia tu mendapatnya syafaat, tidak mendapat azab kubur. Dan pelepah kurma kalau nak kering pun mungkinlah dalam 3 hari, lama-lama pun mungkin seminggu, kan. Kawasan yang panas rasa sekejap je kering, kan. Mungkin dalam sehari, 2 hari, 3 hari, ataupun paling-paling tinggi pun saya rasa mungkin dalam 1 minggu. Maka 1 minggulah terselamat daripada azab kubur. 1 minggu terselamat daripada azab kubur. Maka seterusnya kira-kiranya, sebab hadis syafaat Nabi hanya terbatas itu saja. Dan terbatas itu saja ada hikmah
di sebaliknya cerita ni juga, iaitu Nabi SAW kerana membongkarkan cerita rahsia ini, maka Allah Ta'ala izinkan Nabi SAW memberi syafaat, tetapi syafaat Nabi hanya terbatas selama beberapa hari saja selagi mana tidak keringnya pelepah kurma. Sebab Nabi pergi kubur tu mana Nabi beritahu cerita gaib. Cerita gaib peristiwa yang mana orang tu buat kesalahan. Jadi tujuan Nabi beritahu itu untuk iktibar kepada sahabat-sahabat lain dan juga untuk sampai kepada kita jugalah cerita ini. Jadi ceritanya bukan nak kisah sangat pasal pelepah tamar tu. Pelepah tamar tu hanya cerita sampingan saja. Tetapi di kalangan masyarakat orang Melayu ni kadang-kadang dia guna itulah untuk yang utama. Yang cerita sampingan itulah yang dia bawa-bawakan. Sehingga tidak pelik yang selain di Malaysia. Malaysia pun ada. Malaysia jenis tabur bunga. Tabur bunga pun sama saja kias dengan hadis ini. Mereka kiaskan dengan hadis ini. Kalau pelepah kurma boleh, kenapa tak bolehnya bunga? Jadi kita letak bunga. Lepas tu yang letak bunga pula, kalau letak bunga pun boleh, kenapa kita tidak siram supaya bunga tu jadi tahan lama. Lepas tu kalau nak siram jangan air biasa pula, maka air mawar pula supaya harumnya kubur itu. Kemudian pula mari orang kemudian pula, kenapa pula kita nak tabur bunga, baik kita tanam terus pokok bunga atas tu. Maka ada setengah-setengah tu dia tanam pokok bunga tu di atas kubur masing-masing. Jadi itulah yang berlakunya di kalangan masyarakat yang tidak tahu menahu pasal hukum hakam ni. Jadi mereka terus mereka lah. Sebab tu tak pelik ada cerita yang mana buat dengan puasa solat, puasa semua ada bacaan Al-Quran, guna rakaman bacaan Al-Quran dibaca terus menerus, dia tak berhenti. Jadi nak guna elektrik takut banyak pula duit habis, maka dia buat dengan kuasa solar. Lepas tu dengan kuasa solar tu maka dapatlah bunyi setiap kali akan ulang-ulang lah rakaman-rakaman tertentu, bacaan-bacaan Al-Quran dan sebagainya yang dibacakan di kubur. Perkara ini di kalangan masyarakat buat ni kerana dipanggil tak ada arah perasaan. Dia tak ada arah perasaan. Bila ada kematian, beginilah keadaan masyarakat. Dia tak boleh hadapi kematian itu, musibah itu, maka tak ada arah perasaan kerana sedihnya orang yang dia kasihi itu meninggalnya ataupun orang yang dikenal itu meninggalnya, maka mesti kena buat sesuatu yang boleh memberi kebaikan kepada orang yang mati itu. Maka dicarilah apa saja yang dia boleh sambar untuk berpegang, maka dia pun mengambil lah. Contohnya seperti mana hadis ni, dia pun guna untuk sandaran dia untuk buatnya amalan-amalan tertentu yang bukan daripada syariat Nabi SAW. Nabi SAW sini berlakunya khilaf di kalangan ulama. Sebahagian ulama, kita ambil pendapat ulama yang sebahagian dulu. Bukan pendapat jumhur, pendapat yang sebahagian ulama. Pendapat sebahagian ulama, dia berpegang dengan hadis ini, dia kata disunatkan meletaknya dua pelepah kurma lah. Letak pelepah kurma atau pokok-pokok letak atas kubur. Kerana bersandarkan dengan hadis ini Nabi buat, maka ini nak beritahu tentang syariat. Dia kata gitu. Satu lagi pendapat inilah yang rajihnya, pendapat yang kuat ialah pendapat inilah, iaitu pendapat yang mengatakan itu tidak benar, tidak disunatkan, bahkan amalan itu adalah amalan yang munkar, perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Satu segi, bila orang belajar hadis ni, kita kena tahu juga kenapa. Hadis ni, kan cerita dah mula-mula tadi, kubur ni adalah perkuburan, bukan perkuburan Islam. Perkuburan yang lama tak tahu siapa dia. Maka tu satu hal. Lepas tu sahabat-sahabat Nabi pun ramai yang mati masa di zaman Nabi SAW. Tetapi tidaknya Nabi SAW memacakkan pelepah kurma.
Yang mana sahabat-sahabat Nabi lah yang paling aula, yang paling utama untuk dipacakkan pokok kurma. Tapi Nabi SAW pun tidak buat, dan juga para sahabat pun tidak buat perkara itu. Dan mungkin kalau ada orang yang kaji lagi, mungkin adanya asar daripada sahabat, ada segelintir sahabat, seorang dua sahabat yang ada wasiat suruh meletak pelepah kurma itu. Tapi kita kena ingat baliklah, cerita asar situ, nama lagi asar. Asar ni mana lagilah tak terjaga hadis dia, kerana hadis Nabi pun lebih sukar untuk dijaga, kan? Kerana nak jaga satu orang iaitu Nabi Muhammad SAW pun bukan main, yang ulama membuatnya disiplin hadis untuk tapisnya hadis yang benar-benar sahih daripada Nabi. Ini kan pula nak tapis hadis hanya semata-mata amalan ataupun perkataan yang dibuat oleh para sahabat. Maka adalah di kalangan sahabat yang buat, yang mana ada daripada asar, ada dalam asar. Tetapi hadis itu sanad dia lemah. Tetapi hadis itu atau kita tak panggil hadis lah, itu kita panggil asar. Ya, yang asar itu lemahnya sanad dia. Mana untuk dibuat sandaran hukum lagi dah lemah. Maka kemudian kita nak ambil yang lemah. Kenapa kita nak ambil yang lemah? Kita ambil yang sahih. Yang sahihnya, manakah sahabat-sahabat yang buat, yang ramai-ramai. Sekiranya buat secara takkanlah seorang nak buat, mestilah kena ramai yang buat. Ya, tak munasabah seorang yang nak selamat daripada azab kubur. Maka semua orang nak selamat daripada azab kubur, bukan kata satu orang sahabat saja. Maka ni kita kira sekiranya asar itu sahih. Tapi saya dah beritahu tadi, asar tadi adalah asar yang lemah, bukan yang sahih pun. Maka kita takdirkanlah saja, okeylah kalau yang itu sahih sekalipun. Kalau sahih sekalipun, kenapa kita tak nak ambil yang sahih, yang mutawatir, yang mana di kalangan sahabat yang ramai-ramai, adakah mereka melakukan perkara itu? Maka tidak ada. Sekiranya ada, sudah tentu dah akan ada dihidangkan kepada kita hadis-hadis tentang amalan-amalan sahabat itu. Dan mestilah amalan ini bukan masa zaman Nabi meninggal dah, wafat dah. Tetapi amalan ini sudah dilakukan secara berluasanya di zaman Nabi. Kerana di zaman Nabi pun orang mati juga. Bukan kata di zaman Nabi orang tak mati. Di zaman Nabi pun ramai juga orang yang mati. Dan yang mati ini tidak ada riwayatnya yang menyebut memacaknya pelepah kurma. Sebab itulah cerita ini adalah cerita yang terpencil. Dan hadis ini, hadis pasal ini saja yang ada. Yang mana hadis yang sahih pasal sahabat-sahabat, tidak. Ini cerita dua kubur ni. Kubur ni bukan sahabat. Ini cerita orang lama. Kubur orang lama. Bukan cerita kubur sahabat Nabi. Ini kuburnya yang bukan sahabat Nabi. Jadi cerita ini, cerita yang terpencil ini, jangan kita guna ambil yang, iaitu kita ambil yang poin utama hadis ini. Hadis ini poin utama adalah jaga dua perkara tadi. Itu yang Nabi nak ajarnya pada kita. Bukannya Nabi nak ajar suruh pacakkan pelepah kurma, kerana hadis yang sahih sudah beritahu dah. Yang mana Nabi SAW buat itu atas dasar syafaat. Dan syafaat seperti mana kita dah belajar dalam ayat Quran, dalam tafsir, yang mana yang memberi syafaat ini hanya Allah Ta'ala saja. Dan sekiranya syafaat daripada selain pada Allah Ta'ala, tidak akan ada sama sekali syafaat qahriyah. Dan Nabi SAW melakukan syafaat ini bukanlah syafaat berbentuk pandai-pandai Nabi nak buat. Tidak. Perkara ini daripada mula lagi yang Allah Ta'ala ajar. Yang daripada wahyu Allah Ta'ala dah. Buat itu, buat ini. Itu daripada Allah Ta'ala dah semua sekali. Bukannya daripada Nabi. Seperti mana dalam ayat Al-Quran ada beritahu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaknya dia bercakap, iaitu Nabi Muhammad SAW, tidaklah dia bercakap berdasarkan hawa nafsu dia, bahkan ia adalah daripada wahyu yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang wahyukan kepada dia. Jadi Allah Ta'ala wahyukan kepada dia supaya buat perkara itu. Jadi syariat ini adalah bentuk syafaat. Bila syafaat bukan syariat untuk syariat ibadah yang mana kita yang kena buat.
Gitu. Sebab itu kalau ini jadi perkara, hadis ni akan jadi masalah lah. Sebab apa? Kalau gitu tak payah jaga kencing tu. Tak apa, tak payah berhenti mengumpat tak apa. Nanti mati esok, kita baca lepas kurma lah ramai-ramai pokok kita. Kerana akan selamatnya daripada azab kubur juga. Tidak begitu. Sebab tu bila dibenarkan, maka akan jadinya masalah yang besar. Maka sebab itulah ulama-ulama hadis bila sebut pasal hadis ini, dia tak cerita pasal syafaat Nabi. Sebab tu diletak sini dalam Bukhari sekalipun, diletaknya dalam bab perkara bersuci. Maka nak cakap pasal bersuci bukan nak cakap pasal pelepah kurma. Kita kena tahu tajuk cerita yang sebenar. Tajuk cerita yang sebenar adalah nak cakap pasal bersuci. Jaga kencing. Kencing tu kena basuh. Lebih-lebih lagi lelaki lah. Lelaki. Yang kencing berdiri biasa tak basuh. Kan? Yang kencing berdiri tak basuh tu kena hati-hati. Yang tak melindung diri dia daripada terkena air kencing ni kena hati-hati. Mana kalau kena air kencing, kena segera basuhkan. Sebab tu, diwajibkan kepada kita semua sekali adalah basuh kencing. Maka basuh berak tu lebih aula. Tapi berak ramai orang basuh sebab berak ni akan bau busuk. Cepat bau busuk dia. Maka berak ni biasa orang akan basuh. Ataupun memang orang akan bersihkan. Tak kira lah dengan tisu ke apa. Tapi kalau kencing ni, kerana kerapnya kencing itu menyebabkan setengah orang tu ambil remeh benda ni, buat perkara tu macam ringan saja, kan? Maka dia pun tidak basuh. Tak apa, nanti nak solat kita tukar kain. Dia tak sedar bahawasanya amalan yang sebenar yang disyariatkan adalah kencing basuh. Bila kita kencing, kita kena basuh. Itu adalah kewajipan kita. Tak kira kita nak solat ke ataupun kita tak nak solat ke, tak kira masalah tu. Bukan masalah tu sebenarnya. Sebab tu kalau kita tengok adat orang Melayu, sudah jadi adat kebiasaan orang Melayu. Kan? Orang tempatan kita, orang Malaysia. Yang mana bila dia keluar pergi kerja daripada pagi balik petang, kan? Dia akan siap sedia dah kain plekat lah apa semua sekali. Kain plekat tu untuk dia pakai sekiranya seluar dia tu kotor. Dan kotornya kebiasaan yang dia anggap kotor kerana kencing tak basuh. Kencing tu tak basuh. Yang pergi masjid dah, saya tengok pergi di masjid dah lah tak kunci pintu. Bila kita masuk yang tua, bukan yang muda ke, kencing berdiri dengan tak basuhnya. Dengan tak basuhnya, kadang-kadang lepas pada solat jemaah, lepas solat jemaah, dia pun masuk dalam tandas, dia kencing berdiri, dah lah tak tutup pintu. Kita nak masuk pun terkejut tengok dia tu sedang kencing berdiri. Yang tua pun ada, yang muda pun ada, yang budak-budak kencing berdiri tu tak pernah, biasalah benda tu. Tapi yang orang tua-tua ni pun, ataupun yang muda-muda ni pun yang kencing berdiri, yang mana kita tengok tak basuh-basuh. Akibat dia tak sekira lah yang tandas masjid, tandas awam itu jadi hancing bau kencing. Tak sekira lah yang tu. Tapi diri dia tu sendirinya tak jaga daripada air kencing. Sebab itulah perkara ni adalah perkara yang haram. Yang mana sekiranya dia buat boleh menyebabkan susah kepada semua orang lain nak guna. Kan? Dia kencing tak basuh, akibatnya orang lain pun masuk, semua kutuk. Kan? Ni celaka mana ni kencing tak basuh ni. Tak flush jamban lah, lepas tu kencing merata lah. Sampai kadang-kadang kita perhati tengok dalam tandas tu kencing tu sampai kena tempat kepala paip pun kena. Dinding-dinding pun kena. Dia main suti ikut dan je. Jadi perkara ini kita orang belajar ni kena buat perbezaan lah dengan orang yang tak belajar. Biar jelasnya orang yang tak belajar ni jaga benda ni. Orang yang tak belajar tak jaga benda ni itu munasabah lah. Tetapi kalau kita orang belajar Al-Quran, kita belajar hadis dan kita ni sebagai orang Islam, sepatutnya kita kena jaga benda ni. Dan benda ni akibat dia mendapat azab. Sebab tu azab kubur ni bukan semata-mata kerana itu. Kadang-kadang kerana menyakiti orang lain. Dan satu lagi, bila dia kencing tak basuh, akibat dia serata di tubuh-tubuh dia, adalah di tempat mana-mana, di kaki, di pohon, di mana-mana yang terkenanya air kencing dia itu. Jadi benda itu akan menyebabkan kotornya dia. Lepas tu dia pergi situ, dia masuk dalam kereta, dia pergi masuk dalam pejabat dia pun kotor, tempat kerja dia pun kotor. Semua adanya terpalit juga. Sikit sebanyaknya najis. Dan najis itu
pakat kongsi ramai-ramai kena. Semua sekali boleh dosa pada dia, tak ada pasal-pasal. Kan? Maka sebab itulah ini menyebabkan dosa antara dosa-dosa besar, walaupun benda ni bukannya susah untuk dijaga. Hanya kencing, lepas kencing basuh je. Dah, kalau air tak ada, tak basuh pun nasabah, itu ada uzur. Ini air tempat kita ni pun banyak orang guna air kan. Air pun ada, tak ada air, boleh guna tisu, boleh guna batu dan sebagainya. Maka ada saja untuk kita bersih. Kecuali betul-betul uzur, air tak ada, memang kemarau ke gana ke, air pun memang tak ada air ke, itu lain lah. Ini memang ada tapi sengajanya dia kencing yang mana tak nak basuh. Tak kira lah lelaki ataupun perempuan. Tidak dibenarkan buat perkara sebegini. Begitu juga yang satu lagi adalah menyebarkan benda-benda aib orang lain. Walaupun benda itu benar, tidak boleh kita sebar-sebarkan keaiban orang lain. Dalam hadis pun ada beritahu siapa yang sebarkan aib orang, Allah Ta'ala pun akan sebarkan aib dia di akhirat kelak. Siapa-siapa yang lindung keaiban orang lain di atas dunia ni, maka Allah Ta'ala akan lindungnya keaiban dia di akhirat kelak. Di depan orang ramai itu Allah Ta'ala akan jaga dia. Maka kita pilih lah nak yang mana. Kalau tidak, kalau kita pilih yang menyampaikan kepada aib, perkara-perkara yang keaiban orang lain, maka di sendiri kita lah akan kena azab. Bukan kata di akhirat nak kena azab, bahkan di alam kubur pun lagi kenanya azab. Dan daripada hadis ni nak beritahu tentang sahihnya adanya azab kubur. Walaupun kita gali-gali tengok tak ada apa-apa pun berlaku pada mayat, tak ada apa-apa pun. Memang adanya azab kubur, dan azab kubur ini di luar pemikiran kita. Kita tak sempat nak fikir benda tu. Sebab alam kubur ni bukan alam dunia, alam dia tu alam yang lain. Alam dia tu alam yang lain, dan tidak mungkinnya akan sama dengan keadaan yang kita sekarang ni. Sebab tu fahaman di kalangan orang Melayu yang mana dibawa juga daripada fahaman-fahaman dulu lah, yang mengatakan roh balik rumah, ini pun adalah fahaman-fahaman yang sesat. Fahaman-fahaman yang sesat yang tidak boleh adanya di dalam kefahaman kita. Kita tak bolehnya ada kefahaman itu. Fikrah itu menyebabkan dipanggil fikrah sesat, yang menganggapnya roh ni balik semula. Dan roh yang tak tenteram jadi hantu, kalau orang kita kata. Kemudian pula bulan Ramadan ini, roh yang baik-baik akan baliknya rumah, akan ziarahnya keluarga dia dan sebagainya. Ini pun juga cerita-cerita dongeng yang disebutkan oleh orang ramai. Dan mungkinlah kerana terlalu tengok banyaknya cerita movie yang mana hantu balik rumah apa semua, hantu kat limah balik rumah ke apa, mungkin orang kita pun itulah yang jadinya orang kita jadi percaya benda tu. Jadi kadang-kadang kerana movie ni juga menyebabkan kesesatan lah kepada masyarakat. Jadi kita kena faham elok-elok bahasanya roh-roh ni bila orang tu sudah mati dah, sudah tercabut dah roh daripada badan kita ni, maka kita sudah berada di alam lain. Bukannya kita duduk di alam dunia ini, dan kita tak tahu menahu pun pasal dunia ni. Selepas kita tinggal benda dunia ni, tak ada dah. Kita tak tahu langsung dah cerita pasal dunia. Tak kira lah kita ni ulama besar,